Baik, kembali bersama kami dalam Sahabat Pagi Malaysia dan kita ingin lihat kesan COVID-19 kepada golongan remaja, golongan yang berdarah muda yang tidak sabar untuk menerokai dunia tetapi terpaksa berkurung disebabkan oleh pandemik ini. Ya, untuk mencerita dengan lebih lanjut bagaimana untuk kita memahami situasi mereka dengan lebih lanjut sebab kita seringkali bercerita berkenaan warga emas, mereka yang seringkali terjangkit disebabkan oleh virus COVID. Bagaimana pula dengan remaja yang sekarang ini sedang menghadapi PDPR, ODL dan sebagainya. Jadi kita ingin kupas lebih lanjut berkenaan topik ini. Selamat pagi diucapkan kepada Profesor Mada Dr. Saleh Ahmad selaku anggota Lembaga Kaunselor Pengarah Pusat Pembangunan Career Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Selamat pagi Prof. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dares dan Suhaida, apa khabar? Remaja kita pagi ni. Ya, saya alhamdulillah Prof. Kita nak minta Prof mungkin boleh berikan sedikit pandangan awam dari segi kacamata Prof sendiri. Bagaimana sebenarnya situasi remaja sekarang ini dikala kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 ini? Ya betul, Suhaida, kita banyak bercerita pasal orang dewasa kan, masalah-masalah COVID, masuk hospital, keluar hospital sebagainya. Kita jarang membicarakan apa yang berlaku pada para remaja kita, terutamanya kalau kita lihat remaja ni boleh kata mereka yang berada di bangku sekolah lah pada ketika ini. Jadi saya rasa eloklah kita melihat juga sedikit bagaimana perasaan mereka, apa yang berlaku pada diri mereka dan kepada siapa mereka ingin meminta bantuan dan sebagainya, dan juga melihat bagaimana peranan ibu bapa pada ketika ini untuk membantu para remaja berhadapan dengan situasi COVID pandemik pada ketika ini. Jadi saya rasa wajarlah kita memberi kesempatan membantu mereka dan juga kita harap orang awam dan juga terutamanya ibu bapa memahami apa yang berlaku pada remaja pada ketika inilah. Kalau kita cuba memahami psikologi seorang remaja, mereka belum lagi menjadi dewasa ataupun perkembangan minda mereka belum sampai ke tahap perkembangan minda seorang dewasa. Maka banyak pergelutan dan cuba untuk menyantuni dan memahami senario di luar mereka adalah sesuatu yang berlaku di dalam minda mereka. Ini juga merujuk kepada pengalaman peribadi saya ketika muda dulu. Banyak pergolakan yang berlaku di dalam diri kita dan ditambah pula dengan kerumitan pandemik ini di mana mereka terpaksa berkurung, jadi tidak boleh lagi keluar, tidak boleh lagi bebas seperti dulu. Apakah impaknya kepada psikologi seorang remaja? Okey, pertamanya kita melihat memang mereka terkurung. Kalau terkurung ini kita sama saja orang dewasa ataupun remaja. Kalau kita terkurung, kita rasa tertekan, stres, bimbang dan sebagainya kan. Tetapi lebih-lebih lagi bagi remaja, sebab remaja ni secara umumnya jiwa mereka ni dia ingin tahu, ingin mencuba yang baru dan mereka adalah individu-individu yang suka bersosial. Bayangkan sebelum ini mereka berkawan kan, jumpa kawan pagi, petang, siang, malam kan. Tiba-tiba tidak boleh lagi berjumpa kawan. Itu yang menyebabkan mereka rasa terganggu kan. Tetapi kalau kita ada sistem sokongan yang boleh membantu mereka, terutamanya macam ibu bapa faham apa yang berlaku. Kemudian guru-guru juga faham apa yang berlaku semasa PDPR umpamanya kan. Kalau kita lihat PDPR bukan sesuatu yang menyeronokkan kalau kita tidak mengambil secara positif. Tetapi ada ketikanya mungkin PDPR itu menjadi positif bila ada hubungan antara guru dan pelajar ataupun ada sokongan daripada ibu bapa. Malah kadang-kadang kita lihat kadang-kadang PDPR ini bukan menjadi isu, tapi jadi isu lah internet connection itu yang menjadikan remaja tertekan. Tetapi bukan saja saya kata tadi, remaja tertekan. Kalau internet tak menjadi, semua orang dewasa pun yang bekerja, orang pelajar universiti dan sebagainya kan. Itu menjadikan remaja mungkin rasa tertekan. Tapi apa yang paling penting ialah kita memahami jiwa remaja itu. Setelah kita memahami apa kehendak mereka. Bukan kita kata kita nak beri semua sekali. Tetapi kita sekurang-kurangnya bersimpati dengan apa yang berlaku pada masa ini. Sebagai orang dewasa, saya fikir kita boleh berfikir secara waras macam Tera sebut tadi. Kita dah matang, dah berpengalaman. Kita boleh menerima hakikat apa yang berlaku. Tapi mungkin pada remaja, mereka tidak boleh memikir secara rasional
Tapi kita kata bukan semua remaja begitu. Ada yang boleh berfikir secara rasional. Kalau kita lihat sekarang ni, saya bercakap dengan beberapa orang remaja lah, sebab anak saya rasa dah habis hujung remaja dah dengan pelajaran sekolah. Mereka kata saya dah penat duduk kat rumah, dengan bila nak pergi sekolah ni. Kalau dulu kita nak bercuti, tapi sekarang ni ramai yang dah tak larat lagi dah duduk kat rumah, dah lama dah. Mereka dah mula rindu pada kawan-kawan, rindu pada cikgu, rindu pada persekitaran kan. Jadi itu permasalahan yang dihadapi oleh para remaja. Tapi kalau kita tidak mengambil endah, tak ambil tahu dengan apa yang berlaku, contohlah kan, kalau kita bekerja sahaja, kita orang kata biarkan apa yang berlaku pada anak-anak kita akan rasa mengabaikan para remaja tadi. Itu secara mungkin tak sengaja kita mengabaikan sebenarnya. Dan kalau mungkin boleh kongsikan juga bagaimana sekarang ini ledakan teknologi memainkan peranan untuk membentuk persepsi ataupun minda anak-anak muda sekarang, tambah dengan mereka yang sentiasa berada di rumah, sentiasa menggunakan masa mereka untuk menggunakan media sosial umpamanya dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya peranan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa ataupun masyarakat untuk memastikan agar kanak-kanak ini tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur negatif yang dibawa oleh penggunaan teknologi seperti umpamanya media sosial dan sebagainya. Okey, berkaitan dengan teknologi ini yang paling menarik kan. Sebab remaja ni dia lebih suka untuk mencuba mendapat maklumat. Kadang-kadang mereka juga berlumba-lumba untuk mendapatkan maklumat dan juga untuk berkongsi maklumat apa yang ada. Dia sama je rasa dengan orang dewasa pun, tetapi remaja ni kadang-kadang mungkin mereka dalam golongan mereka lah apa yang berlaku dalam kalangan para remaja sendiri. Tetapi dari segi maklumat, saya rasa ini memang bahaya, suatu yang sangat perlu ditekankan kepada ibu bapa. Saya fikir kena tahu apa maklumat yang mereka dapati, apa maklumat yang mereka kongsi kan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dengan adanya smartphone ataupun telefon ini, kadang-kadang kita pun risau juga. Remaja dah menggunakan telefon yang mungkin canggih-canggih berbanding dengan orang dewasa. Tetapi kita lihat sekarang ni, telefon adalah bahan keperluan, terutama semasa PDPR. Jadi kalau kita tidak ada telefon, remaja bukan hanya stres, tak dapat berhubung dengan guru mereka, tapi mereka tak dapat berhubung dengan kawan-kawan mereka. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk memastikan maklumat yang didapati itu sahih, sah dan valid kan. Jadi peranan ibu bapa untuk memastikan apakah maklumat-maklumat yang diterima. Dan kita seboleh-bolehnya lah kita remind anak-anak kita supaya mereka tidak mudah berkongsi dan mempercayai. Kita didik mereka supaya mendapat maklumat yang benar, yang sahih, yang tepat. Tetapi kadang-kadang kita tak boleh kontrol juga bila masa mereka menggunakan maklumat-maklumat itu. Sebab tu kadang-kadang saya mencadang kalau boleh, kalau ada komputer umpamanya, biarlah kita nampak di mana mereka berada. Kalau dalam bilik itu kita buat peraturan, janganlah kunci bilik umpamanya kan. Sebab maklumat sekarang ni sesuatu yang sangat penting, tak dapat dinafikan. Kalau kita terlepas maklumat itu, kita tak dapat maklumat. Contoh, kalau kata cikgu nak ubah kelas umpamanya kan, kalau dia tak ada telefon, mungkin akan lambat, mungkin dia tertinggal sebagainya. Jadi kita sebagai ibu bapa perlu menganggap bahawa maklumat yang kita kehendaki itu perlu sampai kepada para remaja atau para pelajar dengan secepatnya. Tapi kita kena ambil tahu juga apa maklumat yang mereka perolehi. Ya. Ketika saya remaja dulu, kalau nak download satu gambar ataupun muat turun satu gambar untuk tatapan di skrin, ia akan mengambil masa yang agak panjang. Dan kadang-kadang tak sempat download pun dia akan hang. Maka saya dapatlah dahi-dahi yang terkumpul. Nampak dahi je. Benda lain semua tak nampak. Kalau download gambar muka seseorang. Jadi kalau pada masa itu mungkin ibu bapa saya tak perlu risau sangat. Tapi pada masa sekarang ini, untuk muat turun gambar itu sesuatu yang mudah, dan mungkin lebih daripada itu video dan paparan-paparan lain. Jadi bagaimana untuk ibu bapa sedar bahawa mereka perlu kemas kini pengetahuan tentang penggunaan teknologi baru ini supaya mereka tidak ketinggalan berbanding dengan anak-anak mereka yang sudah berlari jauh ke hadapan?
Okey, itu memang saya rasa satu yang wajib lah. Dulu kita memang tak kisahlah apa dia tengok sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ni dengan adanya penerangan begini, biarlah saya terangkan lagi bahawa ya betul, ibu bapa perlu bertanggungjawab, ibu bapa perlu ambil tahu. Maknanya sekurang-kurangnya kita belajarlah penggunaan komputer. Paling kurang pun kita tahu apa anak kita apa yang anak kita ziarahi dalam internet itu. Apakah program-program yang mereka lawati sebagainya kan. Saya rasa mungkin juga pihak RTM perlulah membuat penerangan yang lebih berkaitan dengan isu-isu begini. Sebabnya kadang-kadang tu kita tak tahu macam Terence sebut tadi, dia sekejap je download telefon kan. Tapi kalau kita boleh mengatur peraturan, kita kata jangan berada dalam bilik, jangan kunci bilik, ataupun kita kata okey, sesekali kita tengok telefon apa yang mereka download sebagainya, gambar-gambar sebagainya kan. Jadi sekurang-kurangnya macam sebut tadi, remaja dia ingin tahu, dia ingin mencuba. Kadang-kadang kalau kita contohkan, kalau dia melihat gambar-gambar yang tak sepatutnya satu, jadi kita tahu kalau dia tahu oh nanti ayahku, makku akan tengok telefon, sekurang-kurangnya mereka tidak akan melihat gambar-gambar tersebut. Malah mungkin ada gambar-gambar, contoh kalau kata yang kita dah sebut dah, jangan share gambar-gambar berkaitan bunuh diri sebagainya kan, ataupun pelakon-pelakon mencederakan sebenarnya. Jadi kita tahu kalau anak kita banyak gambar-gambar macam tu, kita kena alert lah sebagai ibu bapa. Kenapa dia simpan gambar-gambar katalah mencalarkan diri, membahayakan diri, banyak gantung-gantung diri ni. Kenapa? Sebagainya itu. Jadi ibu bapa perlu tahu, kerana kadang-kadang mungkin dia ingin mencuba. Jadi kalau dah terlambat kan, baru nampak bila dah berlaku sesuatu, dia kata oh no wonder lah banyak dekat telefon dan sebagainya, banyak gambar-gambar dia simpan, itu dah terlambat sebagainya. Jadi langkah pertama macam saya kata tadi, nak tak nak ibu bapa kena tahulah belajar teknologi. Tetapi bukanlah kita nak mempelajari teknologi yang canggih-canggih. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu nak tengok dia download kat mana, bila dia download. Kalau dia tidur sampai 3-4 pagi, kita kena puzzle lah sikit, something wrong ni. Apa dia buat? Adakah dia main game? Adakah dia berchat dengan kawan-kawan kan? Kalau dia chit-chat dengan kawan-kawan, mungkin tak ada isu. Dan ini tak ada masalah. Sebab sekarang ni pun kita kata guru-guru PDPR, mereka memerlukan masa untuk berbincang sebagainya. Mungkin kita bersangka baik dia menggunakan telefon untuk berbincang dengan kawan-kawan mereka. Tapi ada jugalah kemungkinan mereka berbincang pasal gosip, pasal hal-hal yang tak sepatutnya dan sebagainya. Jadi dengan adanya mungkin sedikit peraturan dalam keluarga, ataupun kita tidak memberi kebebasan sepenuhnya seperti kunci bilik, jauh dari pandangan kan. Jadi ada parent yang meletakkan komputer itu di tempat meja makan namanya kan. Jadi kata senang, aku nak tengok apa yang anakku tengok sebagainya. Penting. Doktor, salah satu perkara yang mungkin boleh kita kongsikan, ini antara perkara yang diajukan, kerisauan diajukan daripada salah seorang pemanggil kami sebentar tadi, iaitu Tuan Haji Johan dari Hulu Selangor, berkenaan dengan kesihatan mental kanak-kanak, remaja dan sebagainya. Kita tidak boleh nafikan mereka juga mempunyai satu tahap mental yang mungkin kita perlu jaga. Sekiranya kita tidak jaga pada waktu ini, mungkin akan bertambah teruk sewaktu mereka dewasa nanti dan boleh mengundang kepada perkara yang tidak diinginkan. Jadi antara soalan yang dinyatakan, katanya cucu 7 tahun hampir mengalami kemurungan akibat lama tak bersekolah. Apakah perkara yang perlu dilakukan dan cara untuk bangkitkan kembali semangat untuk mereka tidak berada dalam situasi kemurungan ini? Okey, bagus. Ini ibu bapa yang alert lah, dia atuk dia kata nampak cucu dia murung sebagainya kan. Jadi sebenarnya banyak aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan bersama lah. Contoh kalau sekarang ni katalah dia belajar seorang-seorang di rumah, kita boleh ambil tahu apa yang mereka pelajari. Kemudian kita boleh buat aktiviti bersama. Kita nak tunjuk kepada anak-anak kita, kepada cucu kita bahawa mereka tidak bersendirian. Kepada ibu bapa yang mungkin bekerja dari rumah, mungkin nampaklah apa yang berlaku. Tapi kalau kita ada sedikit ruang, macam seperti biasa, saya rasa dah banyak kali tetamu lain pun bercerita, kita boleh adakan seperti masak-masak bersama, buat kerja rumah bersama, buat gardening ataupun tanam pokok bersama, membersihkan rumah bersama kan. Jadi yang paling penting kita tunjukkan bahawa ibu bapa ataupun orang dewasa bersama dengan anak-anak.
Jangan kita kata kalau mereka PDPR itu kita biarkan sahaja tanpa ambil tahu apa yang berlaku dalam proses PDPR itu. Jadi dengan cara ini insya-Allah para remaja atau anak-anak tadi tidak akan terasa terabai. Yes, sudah tentu mereka rasa nak jumpa kawan, nak jumpa guru-guru. Macam saya sebut tadi, kata ramai dah, dia kata penat dah cuti. Dulu suka cuti, sekarang ni nak terfikir rindu ke sekolah pula sebagainya. Dan saya yakin guru-guru sekolah pun ada pelbagai aktiviti yang boleh dibangunkan, dijalankan terutama oleh pihak guru-guru kaunseling. Baik, kalau kita kembali kepada remaja tadi, di mana kita ingin meletak sempadannya, pembatasannya untuk ibu bapa melihat gadget anak, melihat media sosial anak dan sebagainya, kerana mereka ini mungkin inginkan privacy, inginkan kepribadian mereka. Dah lah kita kurung, kita pantau pula macam duduk dalam jail tak? Ya, betul Darren. Okay. Saya rasa dia nak kata limitasi ni memang agak sukar lah. Tapi kalau boleh kita bersama-sama. Kita bersama-sama dengan anak, maknanya pada permulaan itu, bila kita menyediakan komputer, menyediakan gadget, kita dah pesan kepada anak, okey Ani, okey Siti, ini telefon, gunakan sebaiknya. Tetapi Ani, kita boleh buat secara joke kan. Jadi janganlah pula macam di dalam penjara buat aturan 1, 2, 3 sign kontrak kan, ada apa persetujuan, inform consent sebagainya, tak perlulah. Kita boleh buat secara natural ataupun secara neutral dengan anak-anak ini. Kata okey, Ani, Ali, ini telefon, ini komputer. Saya harap, ayah harap, ibu harap ini dapat gunakan sebaiknya. Tapi ingat jangan pergi ke tempat yang tak sepatutnya, menonton video-video tak sepatutnya, berkongsi maklumat dan sesekali nanti ayah akan tengok telefon Ani, ayah akan tengok komputer Ani. Jadi Ani tak boleh buat password. Atau kata-kata, okey, komputer ni tak ada password. Tiba-tiba dia ada password. Itu yang kita rasa risau. Jadi, seboleh-bolehnya, sepatutnya lah kita pada peringkat awal tadi menyediakan satu peraturan, perkongsian, persetujuan bersama supaya anak-anak boleh menerima cadangan atau peraturan tadi secara terbuka. Dia tak terkesan. Itu yang paling penting. Ini ada soalan yang diajukan oleh salah seorang penonton kita, Doktor. Katanya bagaimana isu portal seksual untuk kita pantau sebagai ibu bapa? Okey, soalan komen ni. Bagaimana Doktor? Apakah cadangan daripada Doktor sendiri? Okey, macam saya sebut tadi lah, kita kena tahu apa yang berlaku, apa yang mereka lawati. Tapi kadang-kadang kita kena sedarlah, jangan pula kita marah anak kita. Kadang-kadang bila dia visit satu website itu, dia akan ada unsur-unsur seksual sebagainya kan. Dia walaupun anak tu tidak dia klik pun, dia tak klik pun, tapi dia muncul sendiri, dia terikut itu kan. Tapi kalau dia klik itu yang jadi masalah itu. Jadi kita kena beritahu anak-anak, okey, ini tidak boleh. Dan kalau kita kata okey, ayah tak suka, ini dah berdosa, ini sebagainya menyalahi undang-undang kan. Kita boleh beritahu. Sebab isu-isu macam pornografi ini memang dia common lah berlaku dalam internet dan sebagainya. Dan kadang-kadang itu dia berselindung di sebalik something, gambar-gambar sebagainya. Mungkin anak saya, sebab tu saya sebut tadi, remaja ada sikap ingin tahu. Dia klik itu. Tapi sebagai orang dewasa, patutlah kita ambil tahu. Dan kalau boleh, sekarang ni adalah teknologi untuk boleh menghalang. Dan saya dipahamkan Google ataupun Yahoo, dia ada sistem untuk blocking. Dia kan malah kalau YouTube pun, YouTube untuk remaja sahaja yang dibolehkan sebagainya. Itu kita kena buat peraturan bersama dengan anak-anak. Jadi kita mengurangkan pressure itu. Kalau kita halang mereka 1%, jangan buat itu, jangan buat ini tanpa persetujuan, memang mereka akan memberontak. Sebab ciri remaja itulah memang dia suka memberontak. Itu salah satu ciri-ciri yang ada pada jiwa remaja. So saya ingat masa saya remaja pun, mungkin Terence pun adalah beberapa kali memberontak kita kan. Kalau kita tak dapat sesuatu. Ya, memberontak itu mungkin sebahagian daripada kehidupan remaja. Kita sekarang cuba memahami diri kita dan juga memahami hubungan kita dengan persekitaran yang lebih besar. Bagaimana dengan pengaruh rakan sebaya? Ini yang mungkin membimbangkan jika
ketika mereka keluar bersosial. Tetapi kini pengaruh rakan sebaya melalui media sosial, di mana rakan-rakan sebaya ini ada yang membuli mereka, ada yang memberikan pengaruh negatif kepada mereka, semuanya melalui lensa perspektif dalam media sosial yang mungkin lebih teruk kerana akan diikuti dengan kumpulan yang lebih besar. Ya, betul. Media sosial yang diikuti oleh remaja ini juga kita perlu kena pantau lah. Dan kita kena perlu sokongan. Sebab ada kes, macam saya ini kisah benar lah. Remaja di mana mereka ni panggil cyber bully kan. Jadi tak ada siapa nak mengadu, lagi bahaya. Dia tak boleh mengadu kat siapa. Kalau di sekolah mungkin jumpa kawan dia. Tapi kalau dalam grup itu, contohnya kan, kalau kita dia mencabar, kawan-kawan dia mencabar untuk melakukan sesuatu. Katalah yang paling teruk adalah okey, kita mesti cocok jari kita, buktikan kita boleh berdarah tangan tu, ada yang lebih lagi mungkin mencalarkan tangan tu untuk membuktikan bahawa dia satu tim kan. Tapi kalau ibu bapa tidak faham perubahan-perubahan pada anak-anak, ini yang mungkin dia terlambat. Jadi anak-anak kita boleh selalu berbincang dengan anak-anak apa yang mereka lakukan. Satu. Yang kedua, kita kena pantau tingkah laku perubahan-perubahan dalam diri anak-anak. Kalau dia rasa menjadi seorang yang murung, seorang yang mungkin tak bermotivasi, pendiam kan, itu tanda-tanda yang tidak berapa betul berlaku. Jadi kita boleh kata bagaimana ini berlaku adalah kerana kesan daripada sosialisasi yang berlaku melalui media sosial. Jadi kalau kita tak kontrol media sosial ini, mungkin memberi kesan yang buruk. Cuma agak sukar kena kontrol media sosial ini. Tetapi kalau kita tak ambil tahu, lagi bahaya. Jadi sekurang-kurangnya kita kena ambil tahu apa yang berlaku. Terutama ibu bapa juga kena fahamlah. Dia panggil cyber bully. Bully secara cyber. Ini macam Terence katalah, lebih bahaya daripada bully online. Bully secara real life ini. Jadi bully, anak-anak sekarang bully, lagi bahaya. Dia orang yang berusia 10 tahun pun sudah ada akaun TikTok. Jadi betul. Susah untuk kita nak menghalang sangat, tetapi juga kita perlu kawal. Untuk saya mulakan TikTok bersama dengan anak saya. Jadi berkongsi satu akaun. Bayangkan golongan dewasa di waktu pandemik ini mempunyai masa yang lebih untuk membuat akaun TikTok, untuk membuat editing gambar dan juga video dan sebagainya. Bayangkan kanak-kanak yang mempunyai masa yang terlampau banyak, tidak perlu bekerja dan sebagainya, berada di rumah. Tapi dalam masa sama kita tidak boleh nafikan keperluan mereka untuk lakukan aktiviti fizikal, doktor. Jadi bila anak-anak remaja ni tidak dapat lakukan aktiviti fizikal, akan memberikan satu kesan yang buruk untuk pembangunan mereka, pembangunan minda dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita sebagai masyarakat dan juga ibu bapa untuk tangani situasi seperti kekurangan aktiviti fizikal untuk remaja ini? Ya, betul. Saya rasa aktiviti fizikal ini perlulah. Selain daripada mereka berkurung di dalam bilik kan. Saya rasa sekarang ni dah boleh dah keluar daripada rumah tu. Jadi eloklah kalau kita kata ada kesempatan, mungkin kita jalan, brisk walk dalam kawasan taman perumahan kita bersama dengan ibu bapa. Kita buat aktiviti yang mudah kan. Kata kalau remaja dia kata dia nak menggunakan komputer, menggunakan handphone dan sebagainya, kita ambil satu masa. Kita kata okey, pukul 5 sampai pukul 7 itu masa berkeluarga. Jadi kita boleh buat rule begitu. Remaja ni dia suka sesuatu yang menyeronokkan kepada dia. Kalau dia rasa bersama kawan lebih seronok, mungkin tak akan bersama kawan. Tetapi kalau kita buat rule, okey, adik, kakak boleh gunakan telefon sekian-sekian masa. Untuk pukul 5 petang, kita sama-sama masak umpamanya. Pukul 5 petang kita jalan di taman umpamanya. Itu buat peraturan-peraturan kan. Walaupun pada peringkat permulaan mereka tidak setuju ataupun mereka tak berminat, tetapi kita boleh ganjaran-ganjaran, reward yang boleh kita berikan. Kalau yang memang bersedia untuk berjogging sebagainya, itu dah satu alhamdulillah lah. Kalau yang mungkin perlukan reward, kita kata okey, hari ini kalau kita adik sama-sama kita jogging, kita jalan, malam ni ayah belanja something ke makanan kegemaran dia umpamanya kan. So kita macam main tarik tali lah, reward dan ganjaran ganjaran kepada tingkah laku yang positif itu. Dan kita jangan melihat saja kepada aspek negatif semata-mata kan. Kita lihat apa yang positif dalam diri remaja itu juga. Baik. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami dalam